السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat dan ditemani pula dengan sebaik-baik teman dan sahabat, iaitu mereka yang sama-sama mendirikan salat secara berjamaah di rumah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaan ini sentiasa berterusan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita kembali ke sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini saya ingin mengambil kesempatan. Kita hari ni dah berapa hari ni? 16 ke 17? 18 Rabiul Awal. Jadi kita berkuliah pada malam ni atas dasar mengambil semangat, mengambil momentum daripada sejarah ataupun tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai Maulidur Rasul. Ada orang dia sebut maulid, ada orang dia sebut maulud. Kalau kita sebut maulid, pada kosa kata maulid tu ialah merujuk kepada tanggal, merujuk kepada tarikh ataupun masa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tu maulid. Bila kita kata sebut maulud, dia ialah bayi yang dilahirkan. Individu yang dilahirkan tu siapa? Merujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas penggunaannya lah kita nak sebut maulid atas sebab tertentu, kita nak sebut maulud atas sebab tertentu. Jadi kita sama-sama dapat memahami apa itu maulid dan apa itu maulud. Yang penting kedua-duanya mempunyai penisbahan dan kembali dia punya position kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di dalam agama kita, agama Islam ini, kita diajar untuk memperingati hari-hari kebesaran di dalam agama. Kerana pada tarikh-tarikh hari kebesaran tersebut adanya peristiwa-peristiwa yang penting untuk sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripadanya. Sebagai contoh, hampir saban dan setiap tahun kita sambut Ma'al Hijrah, tahun baru Islam. Bukan sekadar sambutan, bukan sekadar meraihkan, tetapi di sebalik tarikh yang bersejarah itu adanya peristiwa-peristiwa penting yang bersangkutan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari dan diteladani akan kisah-kisah ataupun hikmah di sebaliknya. Bila mari bulan Ramadan sampai pada tarikh 27 Rejab,
kita ada satu lagi peristiwa yang kita raikan, iaitu malam nuzulul Quran. Adanya kelebihan pada malam tersebut kerana diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai wasilah, untuk dijadikan sebagai sarana kitab yang mempunyai petunjuk, iaitu berupa kalam dan perkataan Allah kepada setiap umat manusia. Siapa yang akan mencerahkan kitab tersebut, siapa yang akan menerang, menghurai dan menafsirkan kitab tersebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tugas tersebut disambung oleh sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang menjadi generasi keseterusnya. Dan juga tak terkecuali bila mari bulan Rabiul Awal, kita ada sambutan Maulidur Rasul, meraikan kerana besar jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya atas dua perkara. Yang pertama ialah agama Islam ini datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk Al-Quran daripada Allah juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hari ini amat beruntung kerana termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang mengikuti sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni dah terkemudian, ataupun orang sebut hari ini sebagai umat akhir zaman, tetapi kita masih lagi di bawah taklukan kategori umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan yakin, kalau tuan-tuan percaya, kalau kita nak buat perbandingan generasi terdahulu dengan kita, memang teramat jauh. Kerana generasi sahabat-sahabat, mereka mempunyai kemuliaan-kemuliaan tertentu. Mereka mempunyai afdaliyah, iaitu keutamaan dan kelebihan yang Allah takdirkan pada mereka untuk hidup bersama ketika keberadaan Nabi, untuk bersama ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kita. Tuan-tuan boleh bayangkan, letak benda ni dalam akal fikiran kita, letak benda ni dalam hati kita, iaitu sahabat-sahabat ni bila mereka hidup bersama dengan Rasulullah, mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, untuk berdialog, untuk berkomunikasi, untuk bermuamalah, untuk bersoal jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian sahabat-sahabat yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh tinggal sebumbung dengan Rasulullah, yang boleh makan di sebelah Rasulullah, yang boleh minum satu gelas dengan Rasulullah, yang boleh bersembang dengan Rasulullah, yang boleh menjadi pengawal peribadi Rasulullah, yang boleh menjadi bodyguard Rasulullah, yang boleh menjadi penjaga kepada barang-barang khusus milik Rasulullah. Ada sebahagian sahabat yang ditakdirkan sedemikian. Dan kalau kita melihat hari ini, sekiranya mereka mempunyai sebarang permasalahan, sama ada masalah tersebut berpunca daripada isu personal, kepribadian mereka, mereka boleh bertanyakan secara terus, secara langsung, secara direct dengan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, aku ada masalah macam ni, apa jawapan kamu? Wahai Rasulullah, aku ada problem macam ni, apa solution yang kamu boleh berikan pada aku? Boleh tanya terus. Itu melibatkan peribadi, apatah lagi melibatkan kekeluargaan ataupun institusi yang lebih besar. Sebab keberadaan mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan itu sahaja mata-mata yang dimiliki oleh mereka.
melihat segala hal, melihat segala bentuk, melihat segala amalan, melihat segala aktiviti yang dijalani dan dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah buat, mereka boleh tengok secara terus. Apa yang Rasulullah buat, mereka boleh tengok secara direct. Dan telinga-telinga mereka ditakdirkan oleh Allah boleh mendengar terus perkataan-perkataan Nabi, hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi, mau'izah-mau'izah yang dilemparkan oleh Nabi kepada mereka. Tapi kita hari ini berpeluang atau tidak untuk merasai apa keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka? Tidak. Bahkan mereka hidup suka dan duka di samping Rasulullah, gembira dan sedih di samping Rasulullah, menahan keperitan, pengusiran daripada bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Bagaimana mereka diboikot ekonomi oleh kaum-kaum kafir musyrikin Mekah terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bagaimana juga mereka mengalami sejarah peperangan di samping Rasulullah. Ada sahabat-sahabat yang terluka, ada sahabat-sahabat yang terpenggal, malah lebih jauh mereka syahid, terbunuh di samping Rasulullah. Tapi peluang-peluang tersebut tidak lagi dipunyai oleh kita. Kalau hari ini aku rasa teringin nak berbicara dengan Rasulullah, boleh lagi ke tak? Tak boleh dah. Kalau hari ini aku ada masalah, aku tak puas hatilah ustaz-ustaz jawab. Contoh, aku tak puas hatilah ulama-ulama jawab. Kalau boleh nak direct tanya Rasulullah. Tidak lagi berpeluang. Kalau ada peperangan, aku nak duduk di belakang komander jihad yang dikepalai oleh Rasulullah. Kalau dia berurusan ekonomi, berurusan bisnes, aku nak berurusan dengan Rasulullah. Tidak ada peluang. Why? Sebab Rasulullah dah meninggalkan kita 1004 tahun lebih dah. Tetapi walaupun demikian, kita beruntung sebab masih lagi mengikuti agama Nabi Muhammad dan menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang sebaik-baiknya menjalankan segala perintah dan ketaatan yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan daripada Rasulullah dan juga Allah. Kalau kita perhatikan, kita hari ini boleh kenal Nabi macam mana tuan-tuan, dalam keadaan Nabi dah tinggalkan kita. Tidak ada peluang lagi untuk kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengenalan, kecuali apa yang diceritakan oleh ulama-ulama kepada kita. Apa yang disyarah dan dihuraikan oleh ulama-ulama pada kita. Dan juga peninggalan hasil-hasil karya dan penulisan mereka mengenai diri Rasulullah, sama ada secara umum ataupun secara khusus. Kalau kita melihat secara umum, banyaknya ulama-ulama yang mengarang penulisan-penulisan mereka dalam bentuk riwayat, dalam bentuk sirah kehidupan Rasulullah. Macam-macam nama kitab ada yang kita boleh dapati pada hari ini. Adanya sirah Ibnu Hisham, adanya sirah Ad-Damsyiki, adanya sirah Halabi, adanya sirah Rahib Makhtum, adanya sirah Al-Wafi, adanya sirah Al-Awfa, adanya nama tu nama ni dengan ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang muktabar dan terkemuka. Baki lagi duduk atas kita, rajin nak mengkaji, rajin nak membaca dan mentelaah sumber-sumber tersebut, atau kita abaikan dan cuaikan hal tersebut dalam kehidupan kita. Ataupun karangan-karangan ulama secara khusus memposisikan sesuatu sudut pada Rasulullah. Sebagai contoh, ada ulama-ulama yang mengarang bentuk-bentuk tubuh Rasulullah, poster Rasulullah, bukan poster POSTER tu, poster tubuh, POSTUR, bentuk tubuh Nabi, rambut Nabi macam mana, telinga Nabi macam mana, mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, mulut Nabi macam mana, dada Nabi macam mana, perut, tangan, kaki, cara berjalan, cara makan, cara minum, semua. Ini kita boleh lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi, salah seorang ashabus sunan. Dan ada karya Al-Muqri, ada juga karya Al-Mustaghfiri. Dan saya sebut kuliah subuh pagi tadi di Masjid Bayan Lepas.
Ada satu karya yang amat fenomenal, tetapi karya ini jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Bukan sahaja kebanyakan orang daripada kalangan netizen, kalangan orang awam biasa, bahkan mungkin tidak diketahui oleh sebahagian ustaz-ustaz ataupun ahli-ahli akademik. Ada satu kitab yang dikarang oleh Abu Syekh Al-Asbahani. Siapa dia Abu Syekh Al-Asbahani ni? Jadi dia karang satu kitab yang pengkhususan dia lebih menjurus kepada mencari sumber-sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada berkaitan dengan akhlak dan kepribadian Nabi. Kalau hak sirah tadi dia umum, dia cerita semua. Kalau hak Syama'il tadi dia cerita bentuk tubuh Nabi apa semua, hak ni dia lebih khusus kepada cerita adab Nabi, akhlak Nabi, kepribadian Nabi macam mana. Di dalam satu kitab, yang mana kitab ini asalnya di luar pengetahuan kebanyakan orang, kerana kitab ni tak dijumpai di mana-mana maktabah ataupun perpustakaan, hatta yang dimiliki oleh orang Islam sekalipun. Jadi lagu mana kitab tu baru boleh muncul, baru mana kitab tu baru boleh timbul. Jadi kalaulah sebelum ni satu-satu kitab tu kita tak kenal, kita tak tahu dan jarang disebut, macam mana orang nak tahu adanya kitab tu? Orang boleh tahu adanya kitab tu kerana tajuk kitab tu sering dijumpai oleh ulama-ulama pada rujukan dan nota kaki. Kita kata kalau buku-buku popular tu, mana Sirah Ibn Hisham, kita boleh tunjuk seketui, ni Sirah Ibn Hisham. Mana Mubarak Puri, Rahib Makhtum, kita boleh sebut. Tetapi bila tengok rujukan yang ulama karang, ada satu nama kitab bawah ni, jumpa pula karya lain, ada juga jumpa kitab ni, tapi kitab hak seketui ni, duk mana? Duk mana kitab hak seketui ni? Hak dijadikan rujukan dalam karya-karya tadi. Tetapi atas dasar kemurahan dan rahmat serta rahim daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ada yang menyebut Al-Ghimari, telah menemukan manuskrip asal kitab tersebut. Di mana tuan-tuan? Dia duduk bukan lagi dalam wilayah negara Islam, tetapi manuskrip tersebut ditemui di Perpustakaan Escorial. Pustakaan Escorial ni duduk mana? Di Madrid, Spanyol. Sampai ke Spanyol manuskrip ni. Lalu atas urusan syekh tersebut dengan kaki tangan daripada Perpustakaan Escorial, maka mereka sudi untuk meminjamkan manuskrip untuk disalin kembali oleh Syekh Ahmad. Jadi atas dasar memurahnya Allah atas urusan menyalin kembali manuskrip tersebut, akhirnya pada tahun 1377 Hijrah siap disalin manuskrip tersebut. Lalu manuskrip tersebut diserahkan pada siapa? Kepada adik kepada Syekh. Kalau tadi Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, dia serah kepada adik dia Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari untuk melakukan beberapa penelitian dan riset balik terhadap isi-isi yang terkandung dalam kitab tersebut. Antara yang saya boleh sebut 4 benda. Pertama ialah dia melakukan takhrij hadis. Dia mengeluarkan dan menganalisis hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut, sama ada dari sudut sahihnya, hasannya dan dhaifnya. Yang kedua, dia melakukan penelitian terhadap sanad hadis tu. Perawi-perawi dia siapa? Siapa yang siqah, siapa majhul, siapa terkenal, siapa tak terkenal, dan juga matan, iaitu isi kepada hadis tadi. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia melakukan correction, pembetulan kepada sebahagian nama-nama perawi dan memperbetulkan segala, mungkin kita kata biasalah menulis kitab ni ada tertinggal titik, terjatuh titik. Dia buat yang tu yang ketiga. Dan yang keempat, dia melakukan kemudahan untuk memahami istilah-istilah ataupun frasa-frasa yang sulit dan sukar untuk difahami. Kan kadang-kadang kitab ni kita boleh baca. Kadang-kadang kitab bahasa Melayu je kita baca pun, sebab kita boleh baca, kita pandai membaca, tapi untuk faham belum tentu.
Apa maksud ni? Kalau kita tengok terutama pantun-pantun kita ada. Gunung Daik bercabang 3. Pasal apa boleh baca? Sebab kita pandai membaca. Tapi natang apa Gunung Daik bercabang 3 ni? Jadi kefahaman itu, contoh saya bagi ni. Jadi kefahaman itu dipermudahkan oleh beliau untuk memahami istilah-istilah yang sukar dan susah dalam kitab tersebut. Secara umum, kitab Abu Syekh Al-Asbahani ni menghimpunkan hampir 890 hadis yang siap ada sanad, yang membariskan perawi-perawi dan status-status hadis. Berbicara tentang apa tadi tuan-tuan? Pasal akhlak, pasal adab, pasal etika dan kepribadian Nabi Muhammad. Antara kitab yang saya suka baca, yang telah diterjemahkan selepas kitab Syama'il Muhammadiyah. Banyak dalam tu pengajaran-pengajaran yang begitu penting. Jadi kembali kepada persoalan tadi, siapa Abu Syekh ni? Abu Syekh ni bukan ulama contemporary. Abu Syekh ni hak pengarang betul dia itulah. Bukan ulama-ulama pertengahan. Dia adalah ulama-ulama masih lagi tertakluk pada zaman salaf. Sebab Abu Syekh Al-Asbahani ni lahir 274 Hijrah. Masih lagi ulama dalam konteks kurun ketiga. Masih lagi ulama salaf yang besar. Nama beliau yang sebenar ialah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ja'far bin Hayyan Al-Ansari. Lahir tadilah 274 Hijrah. Merupakan seorang ulama yang berkemahiran dan pakar dalam bidang hadis pada zaman dia. Asbahan tu nisbah atas tempat dia lah. Mana Asbahan? Isfahan tu lah. Al-Asbahan itu Isfahan. Jadi banyak ulama-ulama yang telah dilahirkan di situ. Jadi ketika umur dia 10 tahun lebih kurang, 284, dia lahir 274, 284, dia mula mulazamah, melazimi guru-guru yang mengajarkan ilmu hadis, umur 10 tahun. Dan dia telah mengumpulkan hadis-hadis dan mengkategorikan hadis-hadis yang bertaraf al-ali dengan an-nazil. Kalau kita belajar ilmu hadis, selalu kita ni hadis sahih, ni hadis hasan, ni hadis ni. Dia ada pengkategorian hadis dari sudut al-ali dan an-nazil. Dalam al-ali pun duk bincang hak tu jugalah, hadis sahih, hasan, dhaif, an-nazil pun. Cuma kategori dia macam mana? Contohlah secara sederhana, hadis yang berkategori al-ali ini ialah hadis-hadis yang mempunyai bilangan perawi yang sedikit. Kalau an-nazil, hadis-hadis ataupun isnad an-nazil ni mempunyai bilangan perawi yang banyak. Ali bermaksud atas, nazil bermaksud bawah. Tapi al-ali tu perawi sikit ke banyak? Sikit. An-nazil hak bawah tu perawi dia banyak. Sebab apa? Sebab al-ali mengambil iktibar semakin sedikit dan kecilnya jumlah bilangan rawi, dia semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa rawi ni ada 3 orang? Sebab apa rawi ni ada 4 orang? Iktibar dia, walaupun 3, 4, kedudukan dia tu, hadis dia tu lagi dekat dengan Nabi. Sebab baru 3 orang. Tapi hak taraf bawah an-nazil ni, dah berangkai dah. Banyak berbelah-belah rawi dah. Jadi dia makin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah perbahasan dia dalam kategori ilmu hadis. Bukan yang kita nak bahaskan. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Bila kita sebut Maulidur Rasul sebagai contoh, jarang juga di kalangan kita cuba mencari tahulah kita kata. Sebab polemik ini masih berterusan. Sejak dulu sampailah ni ada yang ulama mengharuskan dan memperbolehkan. Ada ulama yang melarang dan mengkategorikan sebagai bid'ah dan sebagainya. Bab hukum tu kita letak belakang sat. Cuma kadang-kadang kita terfikir tak, kalaulah kita hari ini termasuk di kalangan orang yang ingin menyambut, orang yang ingin meraihkan. Jadi di mana punca dia? Di mana asal usul timbulnya sejarah sambutan Maulidur Rasul? Yang confirmnya tak pernah berlaku pada zaman sahabat. Tak pernah berlaku pada zaman tabi'in. Tak pernah berlaku pada zaman tabi'in dan ulama-ulama hak generasi awal.
Bagi saya satu kelebihan yang dipunyai oleh mereka kerana apa yang kita ceritakan pada awal tadi. Kerana keberadaan dan kehidupan mereka bersama Rasulullah, tidak diperlukan pun pada mereka untuk menceritakan balik siapa Rasulullah tu pada mereka. Kalaulah saya ni sahabat, contoh, tuan-tuan pun sahabat, amai sahabat-sahabat, aku nak cerita pasal Nabi Muhammad pada kamu. Tak payah cerita lah, aku pun. Kita hidup sekali dah. Keperluan tu tak ada. Nak baca sirah Nabi ke masa tu, nak cerita pasal Nabi ke, kecuali hal-hal yang terpencil dan tertentu, yang mungkin sesuatu hadis, sahabat ni dengar, sahabat ni tak dengar, boleh cerita. Sahabat ni lihat Nabi buat macam ni, sahabat ni tak lihat, boleh cerita. Tapi secara umumnya kalau nak cerita Nabi macam ni, tiada keperluan. Kerana kebersamaan kehidupan mereka bersama Rasulullah. Tapi bila jarak dan rentang masa itu semakin jauh, baik, kita tengok antara period zaman ataupun period masa yang diberikan oleh sejarawan-sejarawan, sekurang-kurangnya hal yang berkaitan dengan Maulidur Rasul ni ada 3 period. Pertama saya sebut dulu tahun. Pertama antara tahun 362 hingga 567 Hijrah. 362 hingga 567 Hijrah. Tu yang pertama. Yang kedua 549 sampai 630 Hijrah. 549 630. Yang ketiga 567 hingga 640. Hak satu tu agak jauh, 567 akhir dia. Tapi yang kedua tu kenapa dekat? Yang kedua tu berakhir 630, hak last tu 640, 10 tahun. Apa yang berlaku sebenarnya? Baik, dari sisi masa dan tarikh yang disebutkan tadi, ada individu-individu yang dinisbahkan dengan peristiwa tu. Antara 362 hingga 567 tadi, yang selalu naik nama bila berbicara mengenai Maulidur Rasul ialah Abu Tamim. Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah. Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah. Siapa dia ni? Orang yang memulakan ni, dikatakan untuk kategori yang pertama ni, dia ialah seorang khalifah. Bukan khalifah dinasti Umayyah, bukan khalifah dinasti Abbasiyah, bukan khalifah dinasti Andalusia. Bahkan lagi tak masuk akal kalau nak sebut dinasti Osmaniyah. Zaman tu Osmaniyah tak mari lagi, terkemudian. Dia ialah khalifah dinasti Fatimiyah. Di mana dinasti Fatimiyah? Di kota Kairo, di kota Kahirah, Mesir. Di situlah mulanya bertapak dinasti Fatimiyah pada tahun 969 Masihi. Ada juga yang kata 970, cepat setahun. Jadi asalnya itu adalah khalifah yang pertama di kota Kairo, yang kalau kata kira dia tu khalifah keempat dinasti Fatimiyah. Bagaimana Sak sebut khalifah pertama, Sak sebut khalifah yang keempat? Dia macam ni. Sebelum ini dinasti Fatimiyah tu bukan nama Fatimiyah, tetapi kerajaan ini berada di kawasan Ifriqiyah. Bahasa Arab Ifriqiyah ni Afrika lah. Bahasa mudah, kalau negara moden hari ni, ada setengah kata dia tu negara Tunisia, ada setengah kata kawasan Morocco. Tempat dia dulu, hak asal tu. Kalau hak peta moden hari ni lah, dulu tak ada nama Tunisia, tak ada nama Morocco. Jadi di situ ada dinasti yang disebut dinasti Aubadiyah. Dinasti Aubadiyah. Jadi dinasti Aubadiyah tu ada khilafah yang pertama, ada khalifah yang kedua, ada khalifah yang ketiga. Jadi bila naik Al-Mu'iz Lidinillah ini sebagai khalifah yang keempat, sana tadi di stop, diberhentikan, dia pindah pusat pemerintahan dia di kota Kairo, di kota Kahirah tu. Tapi kalau ambil dia punya susunan tu, dia jatuh nombor 4. Tapi hak mula-mula di sini, dia jadi nombor 1. Harap faham kenapa 1, kenapa 4 tadi. Boleh faham Kau pening? Tak pening kan? Cuma merintah tempat, tukar dinasti Aubadiyah kepada
dinasti Fatimiyah. Dan dia juga adalah imam ke-14. Sebab aliran dinasti Fatimiyah ni bukan bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah bermazhab aliran Syiah. Dan dia adalah imam ke-14 bagi mazhab aliran Syiah Ismailiyah. Ada Syiah Rafidah kita belajar, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah. Dia adalah imam ke-14 bagi mazhab aliran Syiah Ismailiyah. Jadi itulah dia Abu Tamim Ma'ad Al-Mu'iz Lidinillah yang memulakan sambutan Maulidur Rasul untuk sejarawan yang mengemukakan period 362-567 tadi. Nama ni lah yang akan naik. Tapi dalam sejarah pemerintahan dia ada hari ni tinggalan dia macam koin, wang mah zaman pemerintahan dia. Dan satu lagi benda yang bagus yang dia buat, kalau kita baca sejarah dia ni, dikatakan dialah pemula kepada pen yang dakwah duduk dalam. Kan kalau dulu-dulu zaman dulu kita tahulah style bekas dakwah tu satu botol, lepas tu hak pen hak buat dengan bulu ayam tu. Jadi kita celup menulis, kita celup menulis. Kebiasaannya dakwah jenis penulisan macam tu mungkin tertumpah pada kertas, mungkin tertumpah pada meja, mungkin tertumpah pada jubah dan pakaian. Lalu dia berfikir bagaimana dia nak suruh orang-orang bawahan dia ni cipta satu jenis alat penulisan hak nama pen ni, tapi dakwah dia tu duduk dalam, boleh guna terus. Jadi alat tu pula boleh diselitkan pada lengan jubah, boleh diselitkan dalam poket dan senang dibawa ke mana-mana dan tidak mengkotori pakaian ataupun kertas ataupun tempat penulisan. Sebab antara perkataan dia yang selalu disebutkan ialah, aku nak suruh buat satu pen yang mempunyai dakwah di dalam, yang mana pen tersebut dan juga dakwah tersebut tidak akan pernah mengotori tangan aku dan juga jubah aku. Jadi akhirnya pen tu dibuat pada zaman dia. Tak tahulah pen hak jenis tu dia yang memulakan hak pen jenis lagu tu ke ada orang lain ke, tapi sejarahnya itulah yang selalu dikaitkan dengan dia. Dan yang paling sedih dan sadisnya kalau baca sejarah dia ni, ada riwayat yang menyebutkan walaupun dia tu Syiah, akhirnya apa jadi pada dia? Dia dibaptis sebagai orang apa? Orang Kristian Ortodok Koptik. Dia ada sejarah di Mesir ni, iaitu sejarah apa? Sejarah perpindahan Jabal Muqattam. Jabal Muqattam tu juga dikenali sebagai gereja sampah dia panggil. Jadi situlah dia dibaptis, kemudian dia melanjutkan kehidupan dia sebagai seorang Kristian. Itulah kehidupan dia. Itu biarlah. Okey, untuk period yang kedua 549 sampai 630. Dengan yang ketiga tu 567 640. Pasal apa dekat tu? Kerana memang mempunyai perkaitan antara individu yang lahir daripada period ataupun tahun tersebut. Yang kedua tu yang selalu naik nama ialah Abu Sa'id Muzaffar Al-Qatbuki. Siapa dia Muzaffar Al-Qatbuki ni? Dia ialah seorang muhafidh ataupun penguasa lah, kalau kita kata gubernur ke, satu daerah di Mosul, Iraq. Di Mosul, Iraq ni dia ada satu daerah nama Irbil. Dia ialah penguasa Irbil. Muzaffar Al-Qatbuki ni penguasa Irbil. Baik, dalam masa yang sama dia juga adalah salah seorang jeneral di bawah siapa? Cukup terkenal nama ni, kalau saya sebut tuan-tuan kenal. Dia ialah salah seorang jeneral kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan dia juga mempunyai kedekatan hubungan dan kekerabatan dengan Salahuddin. Sebab apa? Sebab Salahuddin telah mengahwinkan salah seorang saudara perempuan dia dengan Muzaffar Al-Qatbuki ni. Cuma saya tak jelas dan tak pasti bila sebut saudara perempuan tu, kalau tuan-tuan tahu lagi bagus. Bila sebut saudara perempuan tu merujuk kakak Salahuddin ke ataupun adik Salahuddin. Contohlah kita ambil, kalau kakak maksudnya Salahuddin tu jadi adik ipar dia. Kalau adik yang dia kahwinkan Salahuddin tu jadi abang ipar dia. Dia sebut mengahwinkan saudara perempuan dia. Ada nama lah, saya lupa. Jadi dia mempunyai hubungan kedekatan tu. Di samping dia salah seorang jeneral di bawah Salahuddin Al-Ayyubi.
Jadi pada zaman dia ini, kenapa jadi benda tu? Kenapa jadi ada sambutan tu, penisbahan dia? Kerana macam ni, bila kita faham dia tu seorang Jeneral Salahuddin pula komander perang, suasana pada zaman tersebut ialah suasana apa? Perang. Sak perang berhenti, sak perang berhenti. Kerana Salahuddin cukup terkenal dalam peperangan, membanteras dan melawan tentera-tentera Salibiyah, tentera-tentera salib. Jadi pada waktu itu, ada sesetengah sejarawan atau muarikh, dia menggambarkan, mengilustrasikan zaman tu bila berlaku keadaan demikian, hubungan dengan agama, hubungan kecintaan dengan Nabi menjadi down sikit. Menjadi down. Ramai tanya tak tahu apa, ramai tanya lupa tentang hal-hal yang bersifat demikian. Jadi bila mari bulan Rabiul Awal, atas dasar nak ambil semangat dan momentum Maulidur Rasul tadi, mereka buat. Apa yang mereka buat? Muzaffar Al-Qutbuki ni panggil ulama-ulama, panggil ahli-ahli sufi, panggil cendekiawan-cendekiawan untuk duduk berhimpun dengan orang ramai untuk membacakan kembali riwayat hidup Rasulullah, membaca kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia asal puncanya. Maksudnya kita hari ni tuan-tuan, kita hari ni di luar Maulidur Rasul, kita kata benda-benda hak kita buat dalam tu, di luar Maulidur Rasul, tak ada ustaz ke ceramah pasal cerita Nabi? Selain bulan Maulid, ada ustaz ceramah? Ada tak ustaz ceramah pasal Nabi? Saja-saja pasal Nabi tuan-tuan. Berlambak. Pergi dengar hatu bunyi Rasulullah, pergi dengar speaker ni bunyi perkataan Nabi Muhammad. Kalau baca Quran pula, adakah baca Quran mari Rabiul Awal baru baca Quran? Luar macam tu tak baca Quran ke kita? Bang, tak baca ke? Baca. Kalau kata kita berselawat, luar Rabiul Awal kita tak berselawat ke? Selawat. Sebelum ni pun baca sirah Nabi, sebelum ni pun baca Quran, sebelum ni pun berselawat. Mari bulan Rabiul Awal pun buat benda yang sama. Cuma atas dasar nak ambil semangat dan momentum bulan Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Nabi, buat perhimpunan macam tu. Untuk mengingatkan kembali sejarah kelahiran Nabi dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi. Okey, di situ pastinya mereka membacakan dalam bentuk mana? Biasanya ulama-ulama pada waktu tu membacakan kisah-kisah Nabi dalam bentuk syair-syair. Jadi bila syair-syair ni baca biasa ke, dia ada rentak-rentak tone dan irama dia. Arab pun dia ada tone dan irama dia. Bahkan syair kita sekalipun dia tak boleh baca biasa tuan-tuan. Kalau kita kata, hak kita baca biasa tu, saya pergi ke kedai. Tapi kalau orang suruh bersyair dengan perkataan tu, kena ubah dah. Saya pergi ke kedai. Contoh lah tu, seorang tak sedap nak buat ke mana. Kalau kita baca, cuba bersyair, saya pergi ke kedai. Orang kata bukan syair. Kalau kita buat sikit, salah lah kita kata, lari sikit. Saya pergi ke kedai. Orang kata tu sajak tu, orang suruh syair. Orang boleh claim lagi, orang boleh dakwa lagi tu bukan. Jadi syair cara dia. Nak tahu syair yang betul, ikutlah cara Pak Ma'un baca buku sejarah tu. Ingat tak Pak Ma'un? Dia tipu bini dia kan. Baca buku sejarah, dia syair lah. Cerita hantuah, sejarah Melaka apa semua. Itu bentuk syair. Jadi syair ni dia ada bait-bait dia, dia ada rangkap-rangkap dia. Contoh kalau syair satu bait dia panggil baitun yatim. Pasal apa yatim? Sebab satu rangkap, satu je. Yatim tu bukan apa, dia merujuk pada kalau orang ni anak yatim tak ada siapa. Tunggal, seorang, mak tak ada, mak pak tak ada. Dia tu pun dia sebut baitun yatim, bait yang satu rangkap. Jadi ada 2, ada 3, ada 4, tapi sekiranya syair-syair tersebut sampai ke tahap 7 rangkap. Biasanya dia jadi apa? Bila syair sampai tahap ke 7 rangkap, inilah yang disebut qasidah. Inilah yang disebut qasidah tu. Syair yang sampai tahap 7 rangkap disebut qasidah. Kalau qasidah tu pula banyak, dihimpun dalam satu kitab ke dalam satu buku, dia dipanggil diwan. Daya waw alif nun, diwan, bukan dewan sekolah, dewan ni dah, diwan. Macam sejarah penulisan diwan, imam mazhab kita ada diwan Imam Asy-Syafi'i.
Menghimpunkan benda itulah. Diwan Al-Bukhturi, Diwan Umrul Qais, Diwan Nabirah Az-Zibyani, Diwan Zuhair bin Abi Salma dan sebagainya. Jadi syair tu bila sampai 7 bait 7 rangkap dia tidak jadi kasidah. Jadi himpunan kasidah-kasidah ada, kalau kita bukukan dipanggil diwan. Sebab itulah zaman-zaman tu munculnya apa? Al-Barzanji, Maulid Dibai. Jadi kita baca Barzanji, baca biasa ke dia ada lagu dia, dia ada tone dia, dia ada irama dia. Sebab itulah kalau kita di kuliah lughah, contoh orang belajar di Timur Tengah ni, ada kuliah di Rosak, ada kuliah syariah, ada kuliah usuluddin, ada kuliah dakwah, dia ada kuliah lughah. Biasa orang lughah ni dia belajar tentang bahasa, lebih-lebih lagi tentang syair-syair lama, prosa Arab klasik. Jadi cara dia ada rentak dia. Satu mata pelajaran dipanggil Al-Arud wal-Qawafi. Arud wal-Qawafi ni cara nak baca rentak tadilah. Ada bahar, tawil, ada majas, ada rojas, ada madid. Tongtang. Kalau kita duduk pondok dulu, duduk hafal halpiah tu. Kalamu fidu kastakim. Bukan biasa-biasa tu. Tu cara dia rentak-rentak dia tu. Jadi benda itulah yang muncul. Okey. Habis zaman tu, hak yang ketiga tu siapa? Merujuk kepada Salahuddin tu sendirilah. Hak 567 sampai 640 tu Salahuddin. Jadi atas sebab itulah selalu disebutkan atas mengambil semangat dan momentum Maulidur Rasul. Baik, saya kira bila kita meraihkan dengan perkara-perkara tersebut tanpa melebih-lebih, tanpa melampau-lampau, tanpa hulu, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya, jadi bid'ah mungkin satu perbuatan yang mungkar sekiranya kita ubah status. Ubah status macam mana? Kalau aku baca Quran ni, hak sebelum bulan Maulidur Rasul, kita kata sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, siapa baca Quran 1 huruf, 10 pahala. Tapi kalau siapa baca malam Maulidur Rasul, 1 huruf, 100 pahala. Kita pi tambah lagu tu. Kalau baca Quran malam maulid lah, kita pi tambah. Biasa, orang biasa, bulan biasa, 1 10 je. Tapi Maulidur Rasul, 1 100 mengarut. Tapi kalau kita baca tanpa ada benda-benda macam tu, baca Quran hak sebelum ni pun sama dengan malam tu. Jadi masalah ke? Tak jadi masalah pun. Kalau selawat, dalam hadis sebut sekali berselawat kepada aku, Allah akan berselawat berapa kali? 10 kali. Kalau Maulidur Rasul, kalau sekali kita berselawat, bukan kata 100, bukan kata 1000, bukan 10,000, sejuta kali Allah selawat. Lagi mangkuk. Lagi mereka-reka tentang fadilat itulah maksudnya. Ni selawat sama aja. Hak luar maulid ke, luar nuzul ke, luar tahun hijrah ke, sama, tak ada apa-apa perbezaan. Sebab kami sebelum ni di luar maulid pun kami selawat, mari hak ni pun kami nak selawat. Kalau baca sirah Nabi, bukan kata hak bulan maulid membaca sirah Nabi, hak sebelum ni pun baca sirah Nabi. Kecuali orang-orang di Binjai ni, kami ni baca Quran sekali je setahun, maulid je, hak 364 hari tak pernah baca Quran pun. Itu lain lah. Bulan maulid je kami selawat, 364 hari lagi kami tak pernah selawat. Lain lah. Ni hak kita dah buat dah. Cuma sebab itulah hukum dia paling kurang kembali kepada dua tadi. Ada setengah yang menghukumkan sebagai bid'ah dan ada yang menghukumkan sebagai diperbolehkan ataupun diharuskan. Biasanya hak menghukum bid'ah tu kerana mereka menganggap apa yang terisi padanya adalah ruang lingkup ibadah. Tapi orang yang mengharuskan, dia mengambil konteks ruang lingkup adat semata-mata. Adat aja. Sebab benda hak duduk dalam tu hak kita buat. Baca Quran pun kita dah buat dah sebelum ni, bukan malam ni baru baca Quran. Baca sejarah Nabi pun sebelum ni dah baca. Cuma adat, ambil tarikh tanggal tu, ambil semangat, ambil momentum. Bagi orang yang mengatakan bid'ah, mereka punya hujah sebaliknya. Saya bukan nak membenangkan mana-mana, mengalahkan mana-mana, tapi nak cakap hak umumnya dua tu je. Hak polemik sampai hari ni pun. Tapi atas masing-masing lah, sebab mempunyai kehujahan dan dalil serta pandangan yang tersendiri. Baik, bila kita baca tuan-tuan kitab sejarah ataupun kitab sirah Nabi ni, biasanya pada bab permulaan dia cerita pasal apa? Buku sirah tu ke sirah ni ke, sejarah tu ke sejarah ni ke,
Bab nombor 1 tu dia cerita pasal apa? Buku sirah Nazih dia cerita pasal apa? Sejarah apa? Kalau kita baca buku sirah, selalunya bila nak cerita pasal Nabi, dia tak akan duduk perang Badar, duduk bab yang pertama. Tak logik lah. Perang Badar ni kena hijrah dulu baru ada perang. Selalunya orang beranggapan bila mula-mula nak cerita pasal Nabi ialah kelahiran tu lah. Biar Nabi tu kena ada dulu, Nabi kena muncul dulu, baru boleh cerita pasal dia. Tapi biasanya bab kelahiran Nabi tu dia duduk nombor 2 dah. Hak nombor 1, ulama' sirah selalu cerita pasal sejarah Jaziratul Arabiyah, sejarah semenanjung tanah Arab, tempat nak lahir Nabi tu dulu. Jadi mungkin bagi kita atau pada setengah orang, apa kepentingan cerita benda tu? Ada kepentingan tersendiri. Mengapa Jazirah Arabiyah dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang Nabi dan Rasul yang berstatus penutup sekalian para Nabi, yang mana sebelum ini kebiasaannya peratusan yang paling besar Nabi-Nabi dan Rasul ini didominasi oleh siapa? Bani Israel kan? Walaupun tak semua, tapi kebanyakan dinominasi oleh Bani Israel. Tapi hak ni yang jadi pilihan Allah untuk memunculkan Nabi terakhir, Jazirah Arabiyah. Bila sebut semenanjung tanah Arab, pastinya kita mempelajari tentang rupa bentuk muka bumi dia. Jenis lagu mana? Berpadang pasir ke, berbatu batan ke, bergunung ganang ke, hak jenis batu-batu kerah-kerah ke, pasir yang jenis lembut, pasir yang jenis hak halus, macam-macam. Bagaimana pula hasil-hasil bumi dia, wilayah ni apa hasil dia, wilayah ni apa hasil dia. Hak ni kurma, hak ni gandum, hak ni batu permata, hak tu kayu kayan, hak ni pembuatan besi, hak ni pedang terbaik, macam-macam dia cerita. Dan juga orang yang menghuni tempat-tempat tersebut, dia punya PL, dia punya karakter, dia punya perangai macam mana. Orang hak biasa hidup padang pasir ni jenis lemah lembut ke? Hak jenis cuaca pun panas dah, jarang orang nak jenis lemah lembut. Jenis orang yang berani, orang yang tegah, orang yang semangat tinggi, orang yang keras hati, jenis manusia jenis lagu tu. Lepas tu kena tengok pula karakter, lingkungan kehidupan dia, masyarakat hidup tu macam mana untuk membentuk karakter dia. Kalau kita tengok jenis suka berjudi zaman jahiliah lah ni, suka berperang atas perkara remeh-temeh, suka tilik nasib, suka bernujum, suka minum arak, suka melacur, suka tanam anak perempuan hidup-hidup. Karakter yang terbentuk daripada lingkungan hidup tu, kita boleh tahu macam mana jenis orang kan. Ekonomi dia lagu mana, sosial dia lagu mana, semua tu dibahaskan. Nabi ni akan lahir daripada lingkungan kehidupan tu. Dan tugas dakwah Nabi ni berat untuk rilis dan settle semua benda-benda tadi. Nak rilis semua tu, hak berlaku tu, bukan kerja senang tu, bukan kerja mudah. Tapi hari ni, untuk hari ni sebagai contoh, bila kita sebut semenanjung tanah Arab, negara moden dan peta moden, persempadanan geografi moden hari ni, berapa negara yang terlibat bila kita sebut semenanjung tanah Arab? Negara hak nama moden hari ni, agak-agak berapa negara? Antaranya hak dominan tempat lahir Nabi lah, confirm dah, tak terkecuali. Nabi lahir di Mekah. Mekah hari ni negara Arab Saudi, satu. Lagi? Negara mana lagi? Bawah Mekah, Syiah Houthi, bumi para Habaib lah, senang. Ada Yaman, sebelah Yaman, bunyi Man juga. Oman, apa lagi? Emiriah Arab Bersatu. Apa lagi? Saddam Hussein serang dulu. Saddam Hussein serang apa dulu? Kuwait. Ada lagi Qatar. Ada lagi negara dua laut. Negara dua laut. Laut bahasa Arab Bahrun. Kalau dua laut Bahrain. Bahasa Arab sebut Bahrain. Ada baris, kita lah jadi sebut Bahrainnya. Bahrain. Jadi kalau hari ni 7 negara tu diistilahkan sebagai semenanjung tanah Arab. Pertama, Arab Saudi. Arab Saudi ni luas dia berapa tuan-tuan? 2,248 km persegi. 4
paling luas. Yang kedua bawah tu Yaman 472, 99 km persegi. Selepas tu Oman 306,000 km persegi. Yang keempat Emirat Arab Bersatu 83,000 km persegi. Lepas tu Kuwait 18,881 km persegi. Lepas Kuwait baru Qatar 11,437 km persegi. Dan akhir paling kecil Bahrain 694 km persegi. Campur semua tu jadi berapa? 3,193,048 km persegi. 3 juta kilo ni luas ke tak luas? Oi, kalau saya hari ini sebagai pemerintah, sebagai kerajaan memberikan hadiah tanah kepada ustaz seluas 3 juta kilometer persegi. Allah. Tak ada apa. Sebiji Semenanjung Tanah Arab tu kita punya contoh. Jadi hari ini nak bagi nampak dia punya gambaran besar tak besar, tuan-tuan gabungkan 7 negara tadi. Tengok dalam peta tu, ni Saudi, ni Yaman, ni Oman, ni Qatar, Bahrain, Kuwait tu, itulah luas dia. Tu umum Semenanjung Tanah Arab. Tapi tempat Nabi tu sinonim dengan Mekah, Madinah. Mudah kan tuan-tuan? Bukan soal dia. Susah Nabi nak bawa. Pertama, kalau kita ambil dari sudut ekonomi sebagai contoh, pastinya ekonomi pada zaman jahiliah kapitalis ada, riba ada, ihtikar ada. Ihtikar ni tahu tak? Ihtikar ni satu bentuk muamalah, dia panggil konsep dia menyembunyikan barang untuk dinaikkan harga di kemudian hari. Barang tu bukan kata tak ada, barang tu bukan kata habis, tapi dia sembunyikan barang tu bila orang kata oh tak ada dah, jadi bila dia nak keluar balik tu harga tu dah jadi lagu lain. Ini ihtikar, satu perbuatan yang diharamkan dalam muamalah. Kemudian menghalalkan segala cara, timbang tak betul, timbang terpeleot. Orang suruh timbang, dia kuranglah 2-3 bunga kalau nak jual kat orang, kalau nak beli kat dia, dia lebih 2-3 bunga. Pastinya berlaku pada zaman tu. Dari sudut sosial, bagaimana stratifikasi dan pengkelasan manusia. Bab color, warna kulit, hitam dengan putih, kelabu dengan sawo matangnya, dikelas-kelaskan sebagai contoh. Lepas tu bangsa Arab terkenal dengan kekabilahan dan kesukuan mereka. Walaupun sebut Arab, Bani Quraisy tu, bawah tu banyak. Ada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani tu, Bani ni, hadut bawah tu. Masing-masing bersaing untuk menaikkan level dan ranking kabilah dan suku masing-masing. Ada yang nak menaikkan menerusi pertandingan-pertandingan tertentu. Pertandingan berlawan syair ke, bila menang dia boleh menaikkan suku dia, kabilah dia di mata kabilah lain. Bergusti ke, acara memanah ke, acara tu ke, acara ni, dia boleh mengharumkan nama dia. Jadi masing-masing bersaing untuk menaikkan level dan ranking kabilah masing-masing. Berlaku dalam soal akidah macam mana? Penyembahan berhala, penyembahan kepada pokok, penyembahan kepada batu. Dan ada juga sisi kepercayaan yang karut bahawa malaikat itu ialah anak-anak perempuan Tuhan. Dia punya melampau, percaya kepada roh-roh jahat, percaya kepada hantu, tahyul dengan khurafat dia bukan main. Tu saya malah ulang dah, tuan-tuan pun tahu dah. Abah tahyul khurafat mereka, burung terbang belah kanan jadi lagu mana, nak berjalan burung terbang belah kiri jadi lagu mana. Kalau kita nak berjalan jauh, nak tahu isteri okey ke isteri curang, ikat tali dekat pokok depan rumah. Kalau balik tali tu okey lagi, isteri bagus. Kalau tali tu terputus, terbuka, ada orang cabut, isteri curang. Lagu tu mudah. Kebetulan isteri tak pernah keluar rumah, mari siapa entah lalu depan pokok dia, tali apa mengarut ni, buka. Balik dia kata isteri dia curang. Dalam perut ni ada seekor ular. Kalau ular tu menggigit, kita akan rasa lapar. Kalau ular tu tidur, ular tu duduk main-main, kita kenyang. Lepas ni mungkin ada ular-ular yang gigit usus kita, tuan-tuan pun kena roti canai ke tom yam ke semangkuk. Sebab ada ular tu, dia fikir macam tu. Bahagian panggil hujan, dia tambak rumput kering dekat ekor kambing. Tambak rumput kering dekat ekor kambing, lepas tu cuh api. Jadi apa?
Mengembeklah kawan tu, dia sendiri malas dah nak berdoa ni minta hujan, dia suruh himpunan kambing tu embek agar-agar hujan tu turun. Dah tahyul khurafat, bukan kata orang Arab, tempat kita pun berlambak tahyul khurafat ni. Tapi tempat kita tu biasa kalau orang tua bercerita, dia masih lagi diselangi unsur-unsur adab, unsur-unsur kesopanan. Walaupun kadang-kadang tak masuk akal dah, masuk salam tok, salam nenek, cucu nak lalu. Dia jadi cucu jin bila tak tahu. Nah, contohlah. Tapi walau kita tengok benda tu nampak mengarut, tapi dari sudut adab tu kan, sebab kita masuk tempat orang, contoh tersepak barang orang, terkencing barang orang, tertu barang orang, jenis benda tak nampak. Dia punya adab-adab tu masih ada, tapi dia masih lagi dalam kategori tahyul dan khurafat tertentu. Jadi benda tu ada lagi sebenarnya. Benda tu ada lagi. Ada lagi orang sebut benda tu masuk dalam semak kan. Ada orang baca selawat, ada orang salamun ala nuhim fil alamin, innahu min Sulaiman wa innahu, macam-macam dia baca kan. Tak kurangnya benda-benda tadilah. Tak apalah tu. Okey. Kalau kita tengok benda tu dari sudut akidah, Nabi nak kena baiki semua ni. Dari sudut kehakiman, pengadilan macam mana, berak sebelah orang yang hampir dan dekat dengan kroni pasti terlepas, tak kena hukuman. Orang-orang biasa, orang-orang awam pasti dikenakan. Lepas tu dari sudut kebudayaan macam mana, adanya kelab-kelab, perjumpaan-perjumpaan yang memang lebih kepada nak memuaskan hawa nafsu masing-masing saja. Jadi bila mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak settle dari sudut ekonominya macam ni, sosialnya macam ni, kebudayaannya macam ni, kehakiman dan pengadilannya macam ni, dari sudut bisnesnya macam ni, dari sudut muamalahnya macam ni, akidahnya macam ni, senang ke payah? Payah tuan-tuan. Tapi akhirnya Rasulullah berjaya settlekan benda ni. Dan hari ni kita tak boleh nak rasa senang dan bangga, kita kerja mudah, kita kerja senang, sebab Rasulullah dah settle dah semua benda ni. Tapi selesai saja Rasulullah wafat dan berlalunya masa, benda ni naik balik, cambah balik, berputik balik tak? Dia naik balik tuan-tuan. Tugas orang yang hidup selama ni lah berpandukan kepada panduan yang Rasulullah buat macam mana, kaedah Rasulullah macam mana, teknik Rasulullah macam mana nak riliskan balik. Dan salah satu hadis yang berkaitan dengan akhir zaman ni, akan ada minuman arak yang dia tukar nama saja. Benda tu arak, tapi nama tu dikelaskan, nama dipalingkan. Tak kira lah nama dia apa, Hadi ke, nama Timah ke, nama Omar ke, macam-macam. Dia tetap arak. Dan di sebalik penciptaan benda-benda tu mungkin tersirat sesuatu kepada yang buat tu. Sama ada dia nak menyindir ke, dia nak menghina ke, dia nak mengaibkan ke, itu dia punya hal lah. Tujuan dia dengan Tuhan. Apa pun, ada satu hadis menceritakan tentang minuman khamar ni, yang mana di akhir zaman benda tu akan ditukar nama. Tukar nama macam mana pun, arak tetap arak, hukum haram tetap haram. Kalaulah nama arak tu suci sekalipun, suci lagi halal nama dia, boleh minum ke tak? Tak boleh minum. Sebab dia diharamkan dalam agama. Bukan atas dasar nama tu satu hal, tapi benda tu tidak mencerminkan pada nama. Sekiranya dia halal, nama apa pun dia tetap halal. Macam orang kata nasi ganja. Bunyi ganja ni haram nak makan ni, hampa duk pulun 2-3 pinggang juga, bukan atas nama tu. Tapi bila mari arak, nama Omar ke, nama Timah ke, tak boleh lah. Macam-macam berlaku. Jadi itulah antara tugas-tugas penting, bukan atas penceramah, bukan atas pendakwah semata-mata, tapi tugas kita keseluruhan umat Islam untuk membasmi dan membanteras hal-hal yang sedemikian rupa daripada dirosakkan oleh anasir-anasir yang jahat, terutama daripada golongan-golongan pembenci dan musuh-musuh Islam. Kalau kita tengok hari ini, antara berita yang menyedihkan kita, suasana yang berlaku di dua tanah suci haram kan. Seolah-olah sudah secara sipi-sipi diwujudkan budaya pengeropahan Saudi. Macam-macam dah masuk kan. Perempuan boleh keluar, kemudian pesta-pesta muda-mudi,
buat pesta-pesta di tepi pantai. Sebelum ni Crown Jewel tu, geng-geng WWE pun mari dah. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah apa? Kalau kita tengok pakaian penggusti perempuan, selalu kita tengok tu, ni pakai tight, pakai baju t-shirt tutup semua, rambut aja lah tu. Tu bagus kat dia nak jaga tu. Tapi nak habaknya, lepas tu mari pula terbaru ni. Apa dia? Konsert macam-macam. Depa pun dah lama dah mengidam-idamkan kehidupan dan suasana macam ni. Depa tu sendiri. Kalau kita tengok dan kita tanya sebahagian, mungkin tak semua. Kita cakap dari sudut yang mengalami kerosakan lah ni. Tanpa kita ambil hak ulama-ulama, orang-orang alim tu, tolak tepi lah, hak tu dikecualikan. Cuma nak habaknya, bila kita jumpa dengan orang-orang Arab hak mari tempat kita ni, dia pakai jubah sampai mana? Sampai airport je. Masuk tandas airport, keluar tu, dia jadi lagu lain. Hak asal kepompong tu, rama-rama tu. Hak asal jentik-jentik, nyamuk terbang dah. Seolah-olah boleh digambarkan macam tu. Ada yang berseluar pendek, hak tadi bertutup, buka aurat, dedah sana, dedah sini. Lepas tu, hak jadi balik bila? Nak masuk airport tu lah, nak masuk kapal terbang balik. Bukan semua kita kata ni. Wujudnya golongan-golongan sedemikian yang nakkan kehidupan yang tak ada mereka boleh kecapi di bumi mereka. Jadi mereka cari benda tu, mereka dedahkan benda tu bila mereka berada di luar. Jadi bila buka benda tu, tak ada apa. Tak ada apa pun, nak pukul 9 dah ni. Boleh berhenti dah kot, insya-Allah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh faham. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar dan ibrah daripada hal-hal tersebut. Jaga diri masing-masing, jaga keluarga, anak isteri dan saudara-saudara kita agar tidak terjebak dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Memang kita tak boleh elak kalau takdir itu berlaku, tapi harapan dan impian kita mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.